Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berhimpun pada malam ini. Mudah-mudahan himpunan ini mendapat rahmat dan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat, ibu dan ayah-ayah dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam ini, pada malam 28 Syawal kalau tak salah. Syawal akan berakhir pada hari Rabu last. Jadi tuan-tuan, siapa-siapa yang masih belum habis puasa 6, masih ada baki lagi 2 hari insya-Allah. Saya tuan-tuan esok baru raya. Hari ni hari yang kelima. Tu yang lambat buka puasa di rumah. Biasalah hero dia lambat-lambat. Baik. Jadi mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita atas dunia adalah amalan yang diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan dosa yang kita lakukan adalah dosa yang telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ni kita nak kongsi satu hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan hadis yang akan kita kongsikan dapat berikan manfaat kepada kita bersama insya-Allah. Baik. Jadi hadis ni tuan-tuan saya ambil dari kitab Al-Fawaidu wal Ibru min Ajaibil Aqdamin. Satu kitab yang membahaskan tentang faedah dan pengajaran yang baik yang boleh kita ambil daripada kisah-kisah ajaib orang-orang terdahulu. Sama ada kisah ni datang daripada para rasul, nabi, wali-wali Allah, orang-orang soleh, kesemuanya Nabi cerita dalam hadis dan dikumpulkan dalam kitab ni hadis-hadis yang sahih. Baik. Jadi pada malam ni kita nak ambil satu hadis yang boleh kita jadikan untuk kuatkan semangat kita bersama, iaitu tentang hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan seorang lelaki yang melakukan dosa yang banyak kepada Allah. Lalu hadis ni nak gambarkan betapa pemurah dan maha pengampunnya Allah. Sekalipun hambanya melakukan dosa yang banyak, Allah tetap akan berikan pengampunan. Nah saja kita nak sebut, sebab ada orang tuan-tuan dia hampir putus asa. Dia kata dia ni, saya ni dah umur 60 tahun. Sepanjang umur dia 60 tahun, dia kata saya tak pernah solat, tak pernah berpuasa, tak pernah zakat, sedekah, hak benda sunat saya sembang, hak wajib pun tak buat. Semayang tak pernah, puasa Ramadan tak pernah, zakat tak pernah berkeluar. Jahat tak? Kemudian minum arak, berzina, berjudi, banyaknya dosa hak dia buat sampai umur dia dekat 60-an. Tiba-tiba sampai satu tahap dia nak berubah, nak bertaubat. Dia berasa dah dia ni salah banyak, hidupnya tak ada manfaat, sia-sia belaka. Sampai di hujung umur pun aku ni teruk sangat. Dengar dalam radio ada kuliah, dalam TV ada kuliah. Kadang-kadang main dengar Jumaat, khutbah Jumaat, kena pula khutbah atas kepala dia pula. Dia berasa. Lalu sampai satu tahap dia nak berubah. Soalan hak bermain di fikiran dia, adakah dia layak dapat keampunan setelah dosa hak dia buat ni terlalu banyak? Bayangkan tuan-tuan, 60 tahun tak pernah semayang. Ni bukan dekat gila babi sekali pada orang ni. Sampai 60 tahun tak semayang buat apa? Puasa Ramadan tak pernah. Zakat tak pernah berkeluar. Dah lah tak buat baik, buat jahat pula. Minum arak, berzina, berjudi. Dosa-dosa besar hak dia buat. Lalu sampai satu tahap dia nak bertaubat, terlintas dalam fikiran dia, adakah dia layak dapat keampunan setelah dosa hak banyak dia buat. Lalu tuan-tuan, kalau kita jumpa orang macam ni tanya soalan, kita jawab kepada dia, ya, taubat kamu boleh diterima, kamu layak dapat keampunan, layak. Sebab yang berikan keampunan adalah Allah yang maha pengampun. Kita jangan sempitkan rahmat Allah, pengampunnya Allah ni tuan-tuan, jangan sempitkan rahmat Allah, sebab Allah ni maha pengampun. Mailah dosa banyak manapun, Allah tetap akan berikan pengampunan. Mailah banyak mana. Bukan kita suruh buat, cuma nak bagi semangat kat kita tuan-tuan, sekalipun kita ni banyak dosa kepada Allah, tapi jangan bimbang, kita layak boleh dapat keampunan dengan syarat kita minta sungguh-sungguh pada Allah. Allah akan bagi. Tu je. Sebab kita ni dosa banyak, sebut dah. Bulan lepas pun kita jumpa bincang dah, dosa kita ni banyak. Dosa dengan mak, dosa dengan ayah, dosa macam-macam dosa.
Ada seorang anak apabila pak dia mati, anak ni tuan-tuan, dia pegang tangan mak dia pergi hantar di rumah orang tua-tua. Sebab bila pak dia mati, tak ada siapa nak pantau dah kehidupan anak. Tak ada. Tak ada orang dah nak check mak dia macam mana, nak pantau makanan mak dia makan seharian. Selalunya ayah dia yang akan berurusan. Tiba-tiba pak mati, mak duduk seorang, nak jaga mak tak ada dengan kerja, sibuk. Lalu nak buat macam mana? Lalu tuan-tuan, dia ambil keputusan, dia hantar mak dia pergi rumah orang tua-tua. Hantar. Sebab alasan hak dia bagi, dia tak sempat nak jaga sebab sibuk dengan tugasan, kerja dan sebagainya. Dia pun hantar pergi rumah orang tua-tua. Sampai rumah orang tua-tua tuan-tuan, 3-4 hari sekali pergi ziarah. 3 hari sekali ziarah, 3 hari sekali ziarah. Bagus ha. Sampai dalam catatan ziarah orang main melawat ni tuan-tuan, nama hak paling kerap dia. Orang lain ada main ziarah mak pak sebulan sekali, 2 bulan sekali. Dia 3 hari sekali mai. Sampai orang hak jaga rumah tuan-tuan ni tuan puji. Dia kata kamu ni bagus sungguhlah main ziarah mak kamu kerap. Orang lain sebulan sekali, paling awal pun hang 3 hari sekali kira bagus ya. Dia pun berasa dia bagus, dia berasa dia anak soleh sebab ziarah mak dia 3 hari sekali. Soleh kepala bapak ni. Maaf noh saya kasar. Saya geram. Hang dosa duk berasa baik ah. Ketika mana kamu pegang tangan mak pi hantar rumah orang tua-tua, hang dosa berasa hang baik ah. Kamu hantar mak pi kamu tempat tu, kamu bukan anak yang baik dah, dah. Sekalipun mak kamu layan belok, mak kamu puji, orang puji kamu melangit, kamu tetap termasuk dalam golongan anak hak tak baik. Tak bagus. Sebab apa tuan-tuan? Sebab alasan hak orang bagi hantar mak pi orang tua-tua ni sebab kalut dengan kerja. Lah. Ada seorang mak tuan-tuan, bila lahirkan anak dia dilahirkan, dia ada kerja. Sampai satu tahap dia sanggup berhenti kerja sebab nak jaga anak. Berhenti kerja. Kerja buat apa kita tak ada jaga anak kalut, berhenti lah jaga anak. Mak dia sanggup berhenti kerja sebab nak jaga dia. Tiba-tiba mai hang besar nak jaga mak, hang kata kalut dengan kerja. Kalau mak hang pakai boh ni dulu, hang mati lama. Mampu lama dah balong ni. Tapi pasal mak sanggup berhenti kerja, jaga anak sebab semata-mata sayang, ambil tanggungjawab tu sebagai seorang mak. Tiba-tiba mai tahap kamu bertanggungjawab nak jaga mak, kamu kata sibuk dengan tugasan. Dia hantar mak bilang tu. Sampai satu hari, penjaga rumah orang tua-tua telefon. Kata mak dia sedang nazak, mai ziarah kah? Dia pun cepat-cepat mai ziarah. Sampai kat rumah orang tua-tua, reba mak. Lalu dia tanya mak dia, mak nak apa? Apakah permintaan yang mak nak? Minta. Saya akan tunaikan insya-Allah. Mak dia pun kata, kalau boleh mak harap hang tolong mai pasang sat kipas kat rumah tua-tua. Mai pasang peti ais, mai bubuh makanan, mai bubuh sekian-sekian benda-benda asas kehidupan, tolong mai bubuh sat di rumah orang tua-tua ni. Dia tanya sebab apa mak? Dia kata ada kadang-kadang mak tidur hangat, tak ada kipas. Kipas ada rosak, hangat semua. Tu kadang-kadang mak tidur tanpa makanan, kebulung, lapar tak gerak, tak ada makan. Kadang-kadang kami yang duduk rumah tuan-tuan ni, kami tidur tanpa makanan, kebulung gitu tidur. Lalu mak harap tolonglah mai bubuh kipas, mai bubuh teh ais, mai bubuh makanan-makanan asas kat rumah tuan-tuan. Anak ni kata lah, awak mak baru bagi tahu. Awak tak habaq lama. Mak dia kata tak apa, mak tak ada masalah. Mak dah sesuai dah, mak dah biasakan diri dengan kehidupan macam ni. Mak tak ada masalah, mak biasa dah dengan hangat, mak biasa dah tidur tanpa makan, biasa dah. Cuma mak suruh hang mai pasang ni, mai bubuh kipas, mai bubuh teh ais, mak bimbang kalau esok mak mati, anak hang mai hantar mai duk tang ni pula hang hangat. Maka mak harap hang pasang siap-siap, bubuh teh ais siap-siap. Mak tak apa, mak dah biasa dah. Mak bimbang hang esok takut tak boleh duk hangat-hangat. Sebab apa mak dia kata gini tuan-tuan? Sebab berasa. Mak takkan kata gini tuan-tuan melainkan tu satu doa. Mak dia kata tak apalah, mak bimbang takut esok anak hang mai hantar. Silap-silap bilang tuan-tuan, makbul doa mak, dia mai duk nang tu pula. Kena. Sebab apa mak boleh kelak kata ni tuan-tuan? Berasa. Berasa tuan-tuan, anak mai hantar mai duk nang tu, berasa. Kalau kita duduk tempat tu tuan-tuan, kita akan berasa. Sebab tu anak rasa hang kemai. Kena maki dah zat ni. Contohlah, nak buat apa tuan-tuan? Hak tu dosa dengan orang hak paling kita sayang, mak. Orang hak paling kita sayang atas dunia ni, keluarga kita, mak. Dalil dia tuan-tuan, orang ketika sakit dia cari siapa? Tuan-tuan pergi tanya enggak? Saya pernah sembang orang hak pernah kena sebab. 3 orang ni dia. Kena sebab ni tuan-tuan tu saya sembang.
Siapa nak puasa lagi angkat tangan. Kita cuba aja tengok. Siapa nak puasa? Saya rembo pun tak berani. Sering mempuih kena sebab. Pak Long ni tuan, dia bukan buat jahat, cuma dia kena fitnah, kena taik dengan orang buat jahat. Orang buat perangkap lebih kurang, masuk penjara. Sampai hukuman hak dia kena ni 3 sebatan. Tak ada salah apa. Nak buat ke mana? Tu kata undang-undang nak buat mana? Undang-undang zalim. Tak pasal nanya orang ni kena. Tak apalah. Bila kena sebat tuan-tuan, dia cerita ni, waktu sebatan tu singgah di badan dia kali pertama, perkataan hak keluar pada mulut dia hak pertama sekali, mak. Kena tu menjerit panggil mak. Adakah dia panggil mak tu bermakna mak dia boleh selamatkan dia? Tak. Cuma dia sebut perkataan mak tu sebab kita ni akan ingat orang hak paling kita sayang waktu kita sakit. Teringat kat dia terus. Sebab bila kita sakit, dia selalu ada kat kita. Sebut nama mak. Kena kali kedua, keluar nama pak pula. Panggil pak. Kena kali 3 tak bunyi lah, pengsan lah. Bermakna tuan-tuan, hak pertama kali dia panggil siapa? Mak. Kita tuan-tuan, orang hak paling kita sayang siapa dia? Mak. Bayangkan tuan-tuan, kamu kata kamu anak baik, tiba-tiba kamu libat kat orang hak kamu paling sayang macam tu. Salah. Sebab tu tuan-tuan, kita sebut ni dosa kita banyak, dengan makhluk pun banyak, dengan Khalik pun banyak juga. Dengan manusia banyak, dengan pencipta kepada manusia pun banyak, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, adakah kita ni layak dapat keampunan ataupun tidak? Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang layak. Bulan lepas kita bincang dah, ada 5-6 golongan orang yang tak layak dapat keampunan. Maka kita hindarkan benda tu tuan-tuan. Lain pada benda tersebut, mudah-mudahan layak dapat keampunan. Baik. Hadis ni tuan-tuan diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, katanya anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah pada zaman terdahulu daripada kamu, ada seorang lelaki telah membunuh hampir 99 nyawa. Nabi sebut dulu zaman sebelum hampa, Nabi cerita kat sahabat, kamu ni ada seorang lelaki yang dah bunuh 99 nyawa. Bunuh orang. Boleh tak bunuh orang tuan-tuan? Ada ulama kata siapa-siapa yang menghalalkan darah yang haram dibunuh, orang tersebut antara orang yang akan kekal dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Orang ni haram dibunuh, tiba-tiba dia kata boleh bunuh. Salah. Boleh bunuh ada sebab, antaranya murtad, suruh bertaubat, tak mau bertaubat, boleh bunuh. Ataupun qisas, ataupun dia berzina setelah dia berkahwin, boleh rejam sampai mati. Ada kes-kes tertentu boleh bunuh. Lain pada tu saya cakap banyak. Tak boleh. Maka tuan-tuan, dia ni bunuh dalam sebab 99 orang. Kira samsing ha? 99 nyawa bunuh. Sah? Maka tuan-tuan, Nabi sebut zaman dulu ada seorang lelaki telah bunuh 99 nyawa. Dalam hadis ni juga tuan-tuan, kataan ni nak menggambarkan Nabi nak ajak kepada kita akhlak Nabi yang mulia. Nak ambil buat kita, nak suruh kita buat Nabi ni sebagai contoh ikutan. Nabi tunjuk akhlak Nabi dalam hadis ni tuan-tuan. Nabi sebut ada seorang lelaki pada zaman dahulu. Ni cerita-cerita benda tak elok. Dia bunuh orang, cerita jahat. Cerita dia buat jahat, cerita dia buat dosa. Nabi nak cerita ni nak ambil iktibar pengajaran. Cuma Nabi sebut ada seorang lelaki pada zaman dahulu. Nabi sebut umum, tak sebut khusus. Nak buat apa tuan-tuan? Nabi tak sebut pun nama sekian-sekian, daripada keturunan mana, duduk kampung mana, tahun bila. Tak. Nabi kata dulu ada seorang lelaki telah bunuh 99 nyawa. Umum. Nak buat apa ni? Boleh kalau kita nak cerita tentang benda tak elok, benda buruk, dengan kita nak ambil iktibar daripada kisah tersebut, cuma jangan sebut nama dia. Malu dia. Jaga aib orang. Boleh nak cerita, nak ambil pengajaran. Nak buka aib orang, nak cerita kesalahan orang, boleh. Jangan sebut nama, sebut umum. Sebab kita nak ambil kisah daripada pengajaran tersebut. Macam ni lah, Nabi sebut lelaki umum. Nak buat apa? Kisah tu yang penting, nama tu tak penting tak? Tak penting. Sebut umum ya. Sebab tu ada orang dia bagi alasan, dia kata aku bukan tak mau pergi dengar kuliah Maghrib Astana. Sebab ustaz hak duk main ni jenis kata kat orang. Dia pakai buah bodoh. Kata bodoh marah. Kata bengak, boleh tak?
Kata bodoh marah. Dia kata, ustaz hak duk main ni duk kata kat orang. Lah. Hak kata kat orang ni sebab nak ambil pengajaran. Tok-tok guru baca kitab. Ustaz-ustaz hak main baca kitab. Main bagi kuliah. Cerita benda buruk ni kebanyakan bukan nak perburuk orang. Nak ambil pengajaran daripada kisah. Sebab tu boleh tapi jangan sebut nama. Sebut nama tak apa kena. Sebut umum. Hak tak boleh dia sebut nama sekian-sekian. Duk lorong sekian-sekian. Bumbung warna biru. Pagar warna oren. Hak tu payah. Hak tu bisa sebut warna tu payah. Orang dapat tangkap siapa dia sekian-sekian. Jangan sebut khusus. Sebut umum. Kalau dia termasuk, nak buat guna. Dia berasa. Hang kata kat aku bukan kata kat hang. Dah hang berasa. Kita sepatutnya berasa untung dan seronok apabila kita main dalam kuliah, kita dengar ceramah tuan-tuan, tiba-tiba hak ustaz duk cerita tu kena atas kepala kita. Sepatutnya kena rasa seronok. Sebab apa? Sebab kita main dengar kuliah ni, kita nak main berubat. Kita nak main tahu penyakit kita apa. Bila kita tahu dah, oh aku ada penyakit ni. Hak ustaz duk sebut tu kena kat aku. Kita tahu dah penyakit kita apa. Maka sepatutnya kita kena seronok sebab kita boleh berubat. Kita dah tahu dah sakit kita apa. Penat tuan-tuan kalau orang hak kata penyakit, dia sakit ni, letih, adalah kesakitan hak dia alami. Cuma bila pi jumpa doktor cek, doktor kata tak ada sakit apa. Mampu ya. Kita duk sakit, doktor kata kita sihat. Kita sakit, doktor kata sihat. Tak tahu penyakit apa. Sampai satu tahap pi cek baru nampak dah tahap 4 dah. Tunggu hari nak mati ya. Sedih tak? Sedih. Tapi kalau kita dapat tangkap waktu mula-mula kena ni tuan-tuan, walaupun kita tahu kita sakit, kita happy sebab tahu dah penyakit apa, boleh cepat-cepat berubat. Maka mai dengar kuliah, ustaz ataupun tok guru baca kitab, kena atas kepala kita, kita tahu dah penyakit ni apa dia. Oh, kita ada penyakit sekian-sekian, maka ambil ubat, makan. Dengarlah, ubat dia antara ayat Quran, istighfar kepada Allah, tu ubat dia. Kita nak tahu kita ni penyakit apa, kita nak hindar sekian-sekian, maka kita akan seronok sebab kita dah tahu penyakit. Maka kenapa kamu nak sedih bila kamu dengar kena atas kepala kamu? Boleh nak cerita benda ni tuan-tuan, tapi dengan syarat sebut umum. Ni. Baik. Lalu kata Nabi SAW, bila lelaki ni dah bunuh hampir 99 nyawa, kemudian dia bertanya kepada orang kampung, orang tempat dia. Dia nak berubah mungkin. Dia dah sedap, dia dah bunuh 99 orang, dosa dia banyak, dia buat kesalahan besar. Lalu dia tanya orang kampung, ada tak siapa-siapa yang boleh aku buat rujukan? Yang boleh aku nak bertanya soalan, hak boleh selesaikan masalahku, ada tak? Hak orang buat rujukan. Lalu kata Nabi, fadulla ala rahib. Orang kampung tunjuk kepada seorang rahib padri. Noh, hampir jumpa rahib. Sebab rahib ni orang ramai pakat mai jumpa, ada masalah dia akan selesai. Hampir jumpa lah. Mungkin dia boleh selesai. Dia pun pergi tanya. Kata Nabi SAW, tuan-tuan, lelaki ni datang jumpa rahib tersebut, lalu dia bertanya soalan, wahai rahib, saya ni dah bunuh hampir 99 orang, soalan yang saya nak tanya, adakah kalau saya bertaubat, dosa saya boleh diampunkan dan saya layak dapat keampunan? Hak tu lah soalan saya. Dia kata saya ni dah bunuh 99 orang, saya nak tanya ni kalau saya minta ampun, adakah saya layak dapat keampunan? Tu je. Dia tanya siapa ni? Rahib. Rahib ni bila dengar bunyi tuan-tuan, rahib ni kata, la, tak boleh. Dalil kata tuan-tuan, rahib ni jawab dengan jawapan yang tak bercerdik. Dia jawab bukan dengan ilmu, tapi jawab dengan nafsu. Kita terjemah mai bahasa kita tuan-tuan, contoh macam ni lah. Dia mai tanya, wahai padri, wahai rahib, saya ni dah bunuh dekat 99 orang. Saya nak tanya kalau saya minta maaf, minta ampun, agak-agak dapat diampunkan tak? Rahib ni kata apa? Oh, hang bunuh kat 99 orang betul senang minta maaf. Bodoh. Oh, hang dah bunuh orang senang-senang 99 orang. Hang bunuh gua ni, hang bunuh gua tu. Kemudian lah minta maaf. Bodoh lah. Mana boleh? Hang ni tak boleh dapat dah keampunan. Jahat sangat. Sebab apa jawab ni? Nafsu. Kita tuan-tuan memang kita marah. Kalau ikut akal kita, tak layak dapat keampunan. Membunuh orang. Kalau ikut kita, tapi kalau jawab dengan ilmu, bukan kita yang nak bagi ampun, Tuhan, Allah bagi keampunan. Maka Allah ni mailah dosa banyak mana pun, Allah akan ampun. Tapi rahib ni tuan-tuan jawab dengan nafsu. Dia kata kamu tak layak dapat keampunan sebab dosa yang kamu buat terlalu banyak. Banyak sangat dah kamu bunuh orang, maka kamu tak layak dapat keampunan, tak layak.
Bila kata guni tuan-tuan, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqatluhu fakammal bihi mi'ah. Bila dia kata tak boleh dapat keampunan, lalu kata Nabi, lelaki ni pun bunuh rahib tersebut, fakammal bihi mi'ah, bagi cukup 100. Alang-alang tadi 99 orang, dah hang kata tak boleh dapat keampunan, mai hang orang ke 100. Dia bunuh 40 tu pula, bodoh orang tu Mati, kau tengok. Tu kata Samsik. Dia mai tanya soalan, orang kawan ni penjawab kata tak. Dah alang-alang tak boleh dapat keampunan, bodoh bang Gitu je. Macam kita tuan-tuan, kita nak kereta. Saya baru ni nak sampai satu surat. Surat orang panggil kenduri. Nah, ayah saya sampai rumah, ayah dia kata, tu Pak Seman panggil kenduri. Pak Seman mana ni? Orang kuliah mana tak pernah dengar Pak Seman. Tengok tu dia hantar surat tu. Buka-buka Saman. Tulis Pak saya pun lebih kurang melawak tu dah. Dia kata Pak Seman, buka-buka rupanya surat Saman. Tulis Volvo saya naik tu lari Volvo. Viva saya naik tu tuan lari dia tulis tu hak boleh laju takat 60 ya. Hak saya lebih 75. 15 lebih. Lah aku lebih 15 nak sama nak. Start pada tu tuan-tuan lah ni 200 pergi mana. Alang-alang nak sama nak 15 mana sama biar laju bang. Contohlah kita kata tuan-tuan alang-alang kena sama ambil laju terus. Kita duk pakai buah tu kita. Maka dia pun pakai buah ni alang-alang tak dapat keampunan, mai aku bunuh hang. Pergi cukup 100. Tenang. Samsing. Maka tuan-tuan bila bunuh pula patlong ni rahib ni cukup 100 orang, merasa pula bersalah. Lah, aku ni nak berubah, nak buat baik, pergi bunuh lagi orang. Nak jadi apa ni? Berasa. Lalu tanya balik orang kampung, wahai orang kampung, ada tak siapa-siapa lagi hak boleh aku tanya soalan, hak boleh buat rujukan? Lalu kata Nabi, fadulla ala rajulin alimin. Orang kampung tunjuk kepada seorang lelaki alim. Tok Guru. Kalau hang nak jadi nak jumpa tempat rujukan, orang hak boleh selesaikan masalah, hak boleh bagi ketenangan, hak boleh bagi jalan keluar, hang pergi jumpa Tok Guru. Orang alim. Hang pergi jumpa dia. Dia seorang ulama yang jadi pakar rujukan. Apa-apa masalah, orang pergi rujuk dia. Tu kata Tok Guru ni tuan, para ulama hak ada, mereka ni tugas ulama mengeluarkan manusia daripada lembah kejahilan kepada lembah alim. Orang pandai. Orang hak jahil ni, alim ni bukan kata boleh baca kitab, boleh karang kitab tak. Alim ni masuk lawan pada jahil tadi ni. Selama ni dia tak ada semayang. Lalu bila dia pergi jumpa Tok Guru ajak dia semayang, maka dia alim dah, dia reti dah semayang. Tu je. Maka tugas para ulama mengeluarkan manusia dari lembah kejahilan kepada lembah lebih pandai. Keluarkan manusia dari tempat gelap pergi tempat cerah. Ini tugas para ulama. Semua orang pakat mai jumpa. Lalu orang kampung tu juga pergi jumpa Tok Guru tu. Nak buat apa juga tuan-tuan? Apa-apa masalah yang kita fikir pening kepala, maka tempat rujukannya adalah para ulama, Tok Guru. Ada masalah antara orang hak kita kena rujuk, Tok Guru. Tu je. Tapi zaman sekarang ni tuan-tuan, apa-apa masalah kita langsung tak pakai langsung kataan para ulama, tak pakai, tolak mentah-mentah. Zaman tak. Ada masalah ni tuan-tuan tak bincang langsung dengan ulama macam nak selesai. Bincang sama-sama depa pok-pok bodoh. Contohlah. Semang sama-sama kita pak. Ada masalah besar tak mampu nak selesaikan, cuma depa tak bincang dengan para ulama, bincang sama-sama depa. Payah nak jumpa jalan keluar. Sebab tu zaman Saidina Umar tuan-tuan, kalau tak salah zaman Amirul Mukminin, ada seorang lelaki telah dia bagi tahu kat bini dia suruh berhias. Dia suruh bini dia hang berhias. Aku nak tengok muka hang cantik macam bulan purnama. Suruh. Dia sebut dalam kitab Syekh Nuruddin. Satu kitab dia sebutkan orang perempuan kalau suami dia suruh dia hias, dia tolak, maka suami itu dibenarkan pukul bini dia. Boleh pukul. Dia balik-balik lagi dia kata hang make up lah. Bini dia nak make up pukul 10 ni, make up lah aku nak tengok. Bini dia tak mau, maka boleh pukul. Pukul itu bukan boleh bagi buah undertaker lah. Jangan faham pukul itu pukul rembuk suku maut, tak. Cuma nak bak dia dibenarkan pukul apabila isteri dia tolak, bila dia suruh berhias, isteri dia tolak tak mau. Suami ni kata aku nak tengok hang make up, bagi muka hang cantik macam bulan purnama. Bini ni pening kepala. Aku balik lagi aku tengok muka hang tak macam bulan, maka aku akan cerai hang talak 3. Dia pergi buah tu. Lalu dia keluar. Isteri duduk di rumah ni tuan pening kepala.
Dia pi dapur berkeluar tepung jagung, tepung bermur, tepung pula. Hak mana hak nama jenis putih ni pula. Bedak-bedak anak baby, hak budak baby pun dah berkeluar, budak orang tua pun pakai habis. Nak bagi mukanya cantik macam bulan purnama. Bubuh macam-macam tuan-tuan. Habis pakai bedak ni sampai depan cermin, ingatkan macam bulan purnama, rupa-rupanya bulan gerhana. Tak cantik macam bulan, pening kepala lah. Nak buat ke mana? Tak tahu cara. Duk tak lama suami dia balik. Balik tuan-tuan tengok-tengok lah, aku suruh hang buat muka macam bulan purnama, bukan macam muka mai bulan. Pening kepala tak lawak. Tak nampak langsung macam bulan purnama, tak cantik langsung. Lalu baru dia terfikir, lah tadi dia buat taklid lah. Kalau tak cantik macam bulan, cerai talak 3. Pening kepala lah. Lalu tuan-tuan dia pun nak buat ke mana? Pergi jumpa Amirul Mukminin Saidina Umar. Tanya Umar, dia cerita sekian-sekian, aku suruh bini aku make up, tiba-tiba tak nampak macam bulan macam mana. Adakah talak aku jatuh? Masalah. Lalu Saidina Umar sebagai ketua pada zaman tu, sebagai pemimpin tuan-tuan, lalu macam mana dia buat? Saidina Umar kumpulkan segala ulama yang ada pada zaman tu. Kumpul. Nak buat apa? Apa-apa masalah, rujuk para ulama. Boleh? Bincang. Macam mana dia jatuh nak? Tok ni kena jatuh. Tok ni kena jatuh. Tok ni kena jatuh. Muka Pak Long tadi sengap. Tak ada seorang pun kata tak jatuh. Pening kepala lah. Talak 3. Tok ni jatuh. Ulama ni jatuh. Semua jatuh. Tiba-tiba sampai lagi seorang ulama tuan-tuan tak tanya. Tanya-tanya macam mana Tok Guru jatuh ke tak? Tok Guru ni kata tak jatuh. Tak. Lega, renyih bel telinga. Tak jatuh. Apa hujah Tok Guru kata talak ni tak jatuh? Lalu Tok Guru ni dia baca ayat Quran, antara ayat hak dia sebut, dalil hak dia sebut adalah Allah sebut dalam Quran, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Allah cipta manusia ni sebaik-baik kejadian. Paling cantik manusia ni. Maka suami dia suruh dia make up macam bulan. Sedangkan kalau tak make up pun dah cantik pada bulan lah. Tak make up pun cantik lah. Maka tak jatuh sebab dia suruh make up macam bulan, cantik macam bulan. Tak make up pun dah cantik dah. Sebab manusia ni sebaik-baik penciptaan, paling cantik Allah cipta. Tak jatuh. Contohlah, nak buat apa tuan-tuan? Zaman dahulu, pemimpin zaman dahulu ada apa-apa masalah, mereka rujuk para ulama. Selesai masalah. Selesai. Zaman dah masalah bertimbun, mai masalah lain tak selesai, mai masalah nu pula. Tak selesai, mai lagi masalah. Sebab apa? Kamu ketipikan para ulama. Kamu buat lebih kurang dengan para ulama. Kamu tak ambil langsung perkataan para ulama. Salah. Kawan ni tuan-tuan nak main berubah, tanya orang kampung kata noh, pergi rujuk. Kita apa-apa masalah tuan-tuan, rujuklah para ulama, tok-tok guru, sebab insya-Allah mudah-mudahan dengan ilmu yang ada pada mereka, tugas mereka tuan-tuan nak keluarkan kita pada tempat gelap, pergi tempat cerah. Apa masalah? Rujuk. Selesai. Maka tuan-tuan muslimin dirahmati Allah, lalu lelaki ini pun pergi jumpa tok guru tersebut. Mai jumpa Tok Guru ni tuan-tuan, tanya soalan. Wahai Tok Guru, saya ni dah bunuh hampir 100 orang. Maka soalan yang saya nak tanya, adakah saya layak dapat keampunan? Tu dah. Ringkas. Saya ni dah bunuh dah 100 orang. Kalau saya nak minta ampun, adakah saya dapat diampunkan? Maka Tok Guru jawab pada tuan-tuan, na'am, ya. Kamu layak dapat keampunan. Dalil Tok Guru, para ulama, mereka jawab dasarkan ilmu, bukan nafsu. Kalau ikut nafsu kita, nama manusia ni tuan-tuan, kita takkan berikan kemaafan. Nama manusia. Contoh kampung kita tuan-tuan, ada seorang penduduk kampung kita terlibat dengan dadah. Masuk pusat pemulihan, tekpit. Semua orang kampung kenal dia ni penagih dadah, tekpit lah. Lalu dia masuk dalam pusat pemulihan, dia bertaubat kepada Allah, minta ampun sungguh-sungguh ni. Taubat sungguh-sungguh, maka Allah ampunkan dosa. Dia pun buat dah semayang tahajud semua bagus terus. Bagus pada orang lain. Orang tak isap dadah tak macam mana, lagi bagus. Surau tiap hari, tu tepik. Ni hak tak tepik tak main surau. Lah. Contohlah, tak kata kat siapa kata kat orang Astana. Tepik ni duduk dalam penjara tuan-tuan, tiap-tiap hari semayang jemaah, semayang tahajud bangun malam, dia bertaubat sungguh-sungguh pada Allah. Kawan ni. Taubat tuan-tuan sampai penjaga pusat pemulihan ni nampak dia ni dah berubah, nah akhlak baik, dikurangkan dia punya hukuman, dia boleh keluar. Selesai dah. Sebab memang dia berubah 100%. Taubat sungguh-sungguh. Dia dah bertaubat tuan-tuan, Allah dah terima dah taubat dia. Cuma bila dia balik mai duduk kampung ni, orang kampung tetap panggil dia tekpik.
Orang nama manusia, mereka tetap tak berikan kemaafan. Payah. Tapi Allah tuan Maha Pengampun. Maka Tok Guru ni tuan jawab berdasarkan ilmu, bukan nafsu. Bukan. Allah Maha Pengampun. Mailah dosa banyak mana pun, kalau kamu tak syirik kepada Allah, Allah akan ampunkan. Bahkan orang yang kufur kepada Allah, sepanjang umur hidup dia langsung tak pernah sembah Allah, syirik kepada Allah, macam-macam, kafir terus. Lagi besar dosa dia tuan, kufur kepada Allah, tiba-tiba hujung umur dia minta ampun, bertaubat, masuk Islam, Allah terima dah. Dosa dia lagi besar, kufur kepada Allah, tapi bila dia minta ampun, bertaubat, masuk dalam Islam, Allah terima dah. Allah terima taubat dia. Nak apa tuan? Tidak ada halangan antara manusia dengan taubat yang diminta pada Allah. Tak ada halangan. Allah Maha Pengampun. Dan ini juga tuan-tuan, hadis ni juga jadi dalil bahawa tuan-tuan guru, para alim ulama, mereka langsung tidak pernah gerun dan gentar pada siapa pun, melainkan hanya pada Allah. Allah sendiri sebut dalam Quran, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya sahaja orang yang takut kepada Allah adalah daripada kalangan hamba hak nama ulama. Nama ulama tok guru hak betul-betul takut pada Allah. Lain pada tu mohong. Hak nama tok guru tuan-tuan, depa tak takut kat siapa pun, melainkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dalil dia tuan-tuan, tengok. Apabila lelaki hak bunuh 100 orang, mai tanya tok guru, saya ni dah bunuh 100 orang, adakah saya layak dapat keampunan? Maka tok guru ni jawab, ya. Dalil tok guru ni tak takut. Sebab tok guru ni tak tahu pun cerita sebelum tu. Contoh kalau kita duduk tempat tok guru tu tuan-tuan, dia mai tanya kita, sebelum dia pergi tanya tok guru, dia tanya kita, ni aku nak pergi jumpa tok guru Ustaz, tapi sebelum aku nak jumpa tok guru, aku nak tanya hang. Apa dia? Dia kata, kita kata aku bukan tok guru, memanglah, tapi saja aku nak tanya hang. Hang duk pergi gak surau, hang duk pergi gak mengaji, hang bagus sikit pada aku nak tanya sikit. Apa dia? Taklah, dia kata aku tadi ni aku pergi tanya seorang rahib, aku dah bunuh 99 orang. Kemudian aku tanya dia, adakah aku layak dapat keampunan? Rahib tu kata aku tak layak. Memang aku ni jahat, tak boleh dapat keampunan dah. Maka bila dia kata aku tu, aku tak cakap banyak, aku bunuh dia pergi cukup 100. Lah aku nak tanya hang pula. Nak digempang. Aku nak tanya hang pula, kalau aku minta ampun, agak-agak aku dapat tak keampunan? Taubat lahum kita kata boleh. Sering mampu kita tak boleh. Kalau kita kata tak boleh, kita pula dia bunuh, maka kita akan bagi jawapan, ya, kamu layak dapat keampunan, bukan kerana ilmu, tapi kerana takut dia bunuh kita. Kita akan kata boleh. Tapi hadis ni tuan-tuan, Nabi tak cerita pun kata lelaki ni mai habaq kat tok guru, dia baru bunuh. Tak. Dia hanya mai tanya, saya dah bunuh 100 orang, boleh tak saya dapat keampunan? Tok ni kata ya. Dalil tok guru ni jawab bukan kes takut. Tu kata tok guru, para alim ulama, mereka langsung tak gentar kepada makhluk, tak takut. Silaplah siapa-siapa yang ambil para ulama ni, dia ambil ulama sebagai musuh dia. Hang silap tak? Silap. Sebab ulama ni dan tak takut kat siapa melainkan hanya pada Allah. Untung orang hak duk teguh di belakang para ulama, hak bersama istiqamah di belakang para ulama, yang dia ambil ulama kapten dalam bahtera dia. Untung lah. Kita nak satu kapal tuan-tuan, kapten hak bawa kapal ni namanya ulama. Kita berasa untung sebab kapten kita tak takut kat siapa. Mainlah ombak besar ke, menentang apa, tak takut Berani. Contohlah. Untung lah. Kita baru kena main ombak bahtera ni tuan-tuan, baru nak berlabuh, nak menarak tepi pantai, tiba-tiba ombak derah, ombak besar. Main. Ombak paling besar. Silap-silap boleh karam kapal. Kita tengok ombak tu dan kita takut kita pun pakai dah jaket keselamatan, pakai mengucap menyorok dah sekian-sekian tempat. Kita tengah-tengah menyorok tuan-tuan, kita perhati kapten hak bawa kapal ni duk tantu kita lari mana. Walaupun kita dalam keadaan ketakutan, kita tetap akan merasa selamat. Sebab ada lagi kapten tak lari mana. Tapi tuan-tuan, kita baru duk cari pelampung, kapten terjun dah dengan perahu lain. Mampu ya. Kita baru nak cari pelampung, dia terjun dah perahu lain. Dia naik dah kapal dah neri. Takut dengan ombak. Sebab apa ni? Sebab kapten tu bukan ulama. Dia takut. Dia terjun nak kapal lain sebab takut kapal ni tak sampai darat. Dia pun terjun nak perahu lain, nak pergi ke pantai. Tiba-tiba tuan-tuan, ombak kecil, bukan dekat ombak, ikan poh main tolak tanduk sikit ni, terbalik perahu. Terbalik. Adalah 3-4 orang nak main rabat balik atas kapal. Mau tenang turun balik. Tak saat ni hang terjun. Tapi kita tuan-tuan tak ada masalah, nak balik main.
Kita angkat balik main duduk atas kapal. Tak apa hai, kapten kita berani. Jangan takut. Faham ke no? Kalau tak faham kita tak cerdik ya. Saja sebut betul je. Nak buat apa tuan-tuan? Berbanggalah orang yang duduk di belakang para ulama, sebab Allah iktiraf ulama ni tuan-tuan tak takut kat siapa melainkan hanya pada Allah. Untung kita. Tuan-tuan naik kapal terbang. Tiba-tiba kita masuk dalam ribut. Takut. Takut tak? Adalah masalah sekian-sekian, tiba-tiba pilot hak bawa kapal terbang tuan-tuan, dia kata kita tak boleh diselamatkan, maka saya ucapkan bye-bye sebab saya akan terjun dengan payung terjun. Dia pun terjun. Agak-agak kita duduk belakang pun nak. Mampu ya. Pilot pun terjun. Kalau kereta motor gagah bawa, kapal terbang bukan boleh ikut dan bawa. Bukan boleh siapa-siapa bawa nah tak. Dia hanya orang tertentu Jangan buat pasal. Tak hak cekak pun kerempah. Tiba-tiba tuan-tuan kapal terbang dalam masalah, pilot pergi terjun. Kita macam mana nak selamat? Mampu ya. Tapi kalau kita dalam keadaan goyang tuan-tuan, dalam masalah sekian-sekian, tapi pilot kita jangan bimbang, kami akan usaha untuk mendarat kecemasan, jangan bimbang, kita dah terlatih sekian-sekian. Kita dengar tuan-tuan, berasa lega. Cuma dia kata pakai di pinggang, kita akan mendarat kecemasan. Contohlah, walaupun kita takut tuan-tuan, tapi kita berasa selamat sebab pilot dah lagi. Contohlah. Sebab apa? Pilot ini tak takut. Tak apa. Maka ulama ni tuan-tuan, mereka tak takut kat siapa melainkan hanya pada Allah. Itu untung para ulama. Sebab tu tuan-tuan, selagi mana ada ulama tempat kita, kalau ada ulama turun, tuan-tuan ambil peluang, pergi duduk dalam majlis para ulama. Duduk orang. Sementara tok-tok guru kita masih ada tuan-tuan, ambil peluang, dengar juga sepatah dua kata, aminkan juga doa hak dia pernah baca. Aminkan. Rugi tuan-tuan kalau kita tak ambil kesempatan ni, tak ada. Siapa-siapa yang antara kita malam ni yang tak pernah duduk dalam majlis Tuan Guru Haji Soleh, tak ada lah. Siapa-siapa yang tak pernah masuk dalam kuliah Tuan Guru, tak pernah dengar Tuan Guru baca doa, dia tak pernah amin, maka tak ada lah, sebab Tuan Guru meninggal. Habis ha? Kamu tak ada dah, peluang tu tak ada lah. Sebab tu tuan-tuan, selagi Tok Guru ada, ambil peluang. Turun pula Sungai Petani kita tuan-tuan, tempat kita, nak main turun pula. Syekh daripada Syria pula nak main turun bulan 8 ni tuan-tuan, maka ada ulama nak turun tempat kita, ambil rebut peluang, cari juga 1-2 hari, 1-2 masa untuk kita duduk dalam majlis para ulama. Duduk dalam tu. Gamak tak mampu pun tuan-tuan, kita sayang, kita cinta kepada para ulama yang membawa ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta cukup. Jangan kita jadi manusia yang ambil para ulama sebagai musuh. Ada orang tuan-tuan, dia buat ulama ni sebagai bahan caci maki. Ada? Tok Guru Saleh tak dan dikebumikan tuan-tuan. Ada dah mulut biadab berkeluar status maki. Kalau tuan-tuan jumpa bagi kita pergi jumpa. Bukan nak buat apa, nak jentik telinga. Marah tak kita tuan-tuan? Marah. Siapa tak marah? Kamu sekalipun kamu tak sependapat, kamu ada masalah, tolong jaga adab ni. Sekalipun pak kita buat salah tuan-tuan, tapi bukan bermakna boleh maki pak aku kot dan. Betul lah dia salah, contohlah. Betul lah pak aku buat sekian-sekian, tapi bukan bermakna boleh maki dia, cukuplah sekadar hang tak berapa hati tu. Contoh. Hak ni bukan dia buat salah pun, cuma berselisih pendapat mungkin kamu tak berapa hati, adakah itu bermakna kamu dapat lesen boleh maki dia kot dan? Silap mah. Tu maki kot dan, maki macam-macam. Kita nak sebut pun tak sanggup. Macam-macam dia maki. Tu kalau kamu tak pi minta maaf balik kepada ahli keluarga dan sebagainya, esok hang jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kamu dah jadikan satu masalah besar sebab kamu pilih para ulama sebagai musuh kamu. Orang yang bermusuh dengan para ulama, dia juga musuh kita tuan-tuan, sebab kita duduk di belakang para ulama. Maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam hadis ni menggambarkan dalil bahawa tok-tok guru para alim ulama, mereka tak takut kat siapa pun. Mereka jawab berdasarkan ilmu hak dak kat depa. Amanah dengan ilmu tersebut. Ni. Walaupun soalan tu mungkin akan cetuskan kontroversi, tapi dia amanah, dia tetap jawab. Berapa ramai tuan-tuan tok-tok guru tak boleh masuk TV. Kes apa ni? Sebut benda betul. Dia bukan heran hang masuk tak masuk macam saya dah, tapi dah benda betul tanya, jawab. Jawab agak. Hak tu kata tak takutlah. Tok Guru Saleh tuan-tuan, ketika dia mengajak bukan dia muda. Saya tak apa muda. Tok Guru Saleh tuan-tuan tua. Waktu dia mengajak keluar pergi tantuk keluar dalam kuliah dia tuan-tuan, dia sebut direct. Tak takutlah. Sebut sekedar-sekedar. Kalau ikut pala kita tuan-tuan, silat-silat orang pitahan di luar. Orang tahan tengah jalan nak pukul, tapi dia tak takut orang. Tu kata Tok Guru.
Mai tahan. Sampai ke sudah tak ada sabar ni tahan. Maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, hak tu kata dalil Allah juga sebut dalam Quran, orang yang takut kepada Allah hanyalah di kalangan para hamba yang namanya ulama baik. Lalu tuan-tuan, ulama ni pesan, Tok Guru ni pesan kepada lelaki tersebut, kamu nak berubah, kamu nak buat baik boleh, dengan syarat kamu tak boleh duduk dah di kampung ni, tak boleh. Sebab suasana kampung ni menyebabkan kamu buat jahat. Suasana antara faktor besar. Kalau kamu nak berubah jadi baik boleh, kamu kena pindah. Sebab tu disebut dalam hadis ni, in talaqa ila ardin kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'budunallah fa'budullaha ma'hum. Nak ulama ni pesan kepada lelaki tersebut, kamu kena pindah pergi kampung lain. Kampung sekian-sekian. Kampung mana ni? Fa inna biha unasan ya'budunallah. Kampung yang mana orang beribadat kepada Allah, mereka sembahyang jemaah, mereka ada majlis ilmu, depa pergi mayang isyak, mayang subuh, hidup majlis ilmu. Kampung yang orang beribadat pada Allah. Hang hidup di kampung tersebut, fa'budullaha ma'hum. Hang akan buat baik dengan depa. Hang duduk kampung ni hang jahat, maka hang pergi duduk kampung tersebut, kamu akan terikut dengan kebaikan hak depa buat. Hang juga akan jadi baik insya-Allah. Tapi kena duduk kampung ni. Jangan duduk kampung ni. Dalil kita nak berubah jadi baik, kita nak jadi baik, kita kena pergi tempat baik. Tu je. Tuan-tuan nak diri kita jadi baik, kita nak anak jadi baik, nak isteri jadi baik, antara cara dia tuan-tuan buat main tempat baik. Main tempat baik, masjid, surau, tempat-tempat yang ada kebaikan, maka bawa orang tersebut tempat itu, maka orang tu akan jadi baik insya-Allah. Bukan faktor suasana tak. Tapi antara persen penyumbang kepada seorang jadi baik, suasana. Tak semestinya lah. Bukan kita kata yakin 100% boleh jadi baik. Tak. Cuma suasana tu akan menyumbang besar untuk kamu jadi baik. Ada orang tanya, dia kata, Ustaz saya nak hantar anak sini baru habis mengaji sekian-sekian. Sedut cadang nak hantar pergi Mekah. Sebab Mekah tempat Nabi beranak. Nabi dilahirkan di Mekah. Teringin nak hantar pergi Mekah. Dia nampak Mekah ni tempat Nabi beranak. Kita berjawab balik, Mekah juga Abu Lahab beranak tantu juga. Nabi memang beranak tu. Tang tu juga Abu Lahab beranak. Bukan dekat Abu Lahab, Abu Jahal beranak tantu juga. Dia kata tak jadi lah. Nak hantar pergi Mesir lah. Sebab Mesir ni tempat Nabi Musa. Mesir juga Fir'aun orang tu. Kalau nak cari tempat baik tuan-tuan, tak ada. Anak ni takkan jadi baik kalau duduk tempat yang baik. Cuma tempat tu faktor besar akan menyumbang budak ni jadi baik. Cuma tak semestinya tempat yang baik akan jadikan seorang tu baik tak. Cuma orang ni akan jadi baik apabila dia jadikan kebaikan tu tam mana dia duduk. Tam mana dia pergi dia buat baik, maka jadi baik lah. Sekalipun dia main tempat baik, tapi kalau dia nak buat jahat, tak jadi tak. Main surau, orang main buat baik, tiba-tiba niat dia nak main buat jahat, nak main balas tabung, jadi jahat lah. Sekalipun dia duduk tempat baik. Cuma kadang-kadang tuan-tuan, faktor tempat kebaikan ni penyumbang besar untuk kita buat kebaikan. Penyumbang besar. Sebab tu rajin-rajin main duduk tempat baik. Contoh mudah saya sebut tuan-tuan, contoh satu kampung, satu masjid, satu surau ni tuan-tuan, habis-habis kuliah orang akan lepak di kedai. 3-4 orang ni geng, satu kepala. Lepak geng lah. Geng mak ni habis kuliah, depa akan pergi duduk di kedai minum kopi. Sambil minum ni rokok kepui. 3 orang depa sekotak 10 minit. Lebih pada jin. Sekotak 10 minit 3 orang. Nah. Kira jin tengok bangku heran macam mana apa Isak. Pening kepala jin pun. Kuat Isak lah, bukan dekat Isak rokok, carut dan sebagainya. Sekotak 10 minit tu dan bayang. Sekali Isak 2 batang. Mampu ya. Ibu-ibu kalau ada lelaki hak duduk dalam surau ni, malam ni hak Isak rokok, balik pesan kat dia berhenti lah. Berhenti lah. Tak dengar dah orang duk kata rokok tu haram. Isak juga haram jadah. Abang duduk dia, abang ni jangan jadi haram jadah. Jangan kata tu sakit kita tidak doang pula. Cuma nak sebut, carilah ruang untuk kita nasihat supaya laki kita tinggalkan benda tu. Tuan-tuan yang ada hak isap rokok, tinggal. Sebab benda tak elok. Belajar tinggal. Ini kita sebut. Walaupun kita dah bertaubat, kita dah berazam untuk tinggal, maka cari jalan macam mana kita nak lepas benda tu. Mudah-mudahan kalau kita mati celah-celah tu tuan-tuan, kita mati dalam kebaikan, nak tinggal benda tak elok. Sekurang-kurang. Sekalipun tak dan tinggal lagi, duk isap agak, cuma dia dah kurang dah berazam, dia pelan-pelan dah. Celah-celah tu mati. Mudah-mudahan kamu mati dalam keadaan kamu dah nak tinggal benda tak elok. Tu je. Bagi ada azam. Azam bukan disebut di mulut, kena buat sama. Mana ibu pesan. Sebab tu tuan-tuan ada seorang
ibu isteri ni, dia kata kat laki dia, abang ni isap rokok daripada kita menikah sampai lah 20 tahun dah. Dia dah 20 tahun dah main isap rokok. Tu jadi guna. Dia kata abang sehari abang isap sekotak 10 ringgit. Kalau sebulan 300 lah. Sebulan main isap 300 lah. Lah ni 20 tahun dah kita menikah. Bermakna 20 tahun dah. Kalau sebulan 300 abang kira. Kalau duit isap rokok tu, kalau abang tak isap, duit tu boleh beli perdua beza cash. Dia tengok kan dia berasa seronok lah. Dia kata kalau abang tak isap rokok 20 tahun tu, duit hak abang isap rokok, lah kita boleh beli kereta hak baru ni cash terus. Tapi abang isap rokok, boleh beli apa? Dia marah lelaki dia. Lelaki hak duduk astana ni pun tunduk lah, tak dia kata apa. Sengat. Cuma ibu-ibu ingat nah, dia tunduk tu bukan dia tunduk saja, dia duduk fikir nak balas apa lah. Fikir ayat. Orang astana bukan tak cerdik, pandai otak. Bila bini dia kata gitu tuan-tuan, dia pun bangun balik kepala. Dia kata sebelum tu aku nak tanya hang isap rokok. Dia tanya bini dia. Bini kata tak isap rokok pun. Mana kereta hang? Tak boleh kata apa. Nah. Pandai nak duduk lagi ni. Hang kata aku isap rokok 20 tahun. Duit hak beli rokok tu boleh beli kereta. Hang tak isap, mana kereta? Dia kata tak ada, sama, isap rokok boleh. Menang ke dia tak boleh kata apa. Tak apalah, konalah pergi ke mana pun. Cuma hak kita nak sebut tuan-tuan belajar dengar. Contoh, maka ada 3-4 jenis manusia ni tuan-tuan. Habis kuliah ke habiskan sekian, kalau jumpa 3-4 orang, seorang kuat. Sembang bukan dekat sembang saja, sembang merapu, lagi mencarut dan sebagainya. Sembang tak elok. Kalau duduk depan 3 orang sajalah. Tengah-tengah tu tuan-tuan, mai satu hari habis kuliah, depa baru sampai kedai tu. Kotak rokok tak ada keluar. Baru nak guna rokok tuan-tuan, ada seorang ustaz, bukan tok guru, ustaz biasa. Mai duduk join atas meja. Duduk atas kursi lah, kat atas meja. Atas meja 4 terung lah. Mai join atas meja tersebut contohlah. Mai join grup depa sembang. Hak nak keluar rokok dia tak ada keluar, simpan. Tak jadi isap rokok. Sembang pun tuan-tuan, tak sembang merapu lah. Hak keluar di mulut ni masya-Allah, subhanallah, tu je lah. Warak terus. Sebab apa warak ni? Sebab ada seorang orang baik, segan nak isap. Sembang bagi hidung. Sebab apa tuan-tuan? Sebab suasana tu jadi baik sat. Nak apa? Sekalipun sat ya 10 minit, 15 minit, cuma dia boleh jadi baik sat. Boleh. Sebab suasana. Ada orang dia buat tak tahu malunya pasal hantuk guru ke isap rokok kan. Ada orang tuan-tuan, kadang-kadang suasana tu penyumbang besar untuk dia jadi baik. Maka Tok Guru ni pesan, kalau kamu nak berubah, kamu tak boleh duduk kampung ni. Kamu kena pergi kampung lain. Kampung yang orang tu buat baik. Hampir duduk kampung. Tok Guru ni pesan. Maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab tu orang-orang tua-tua dulu tuan-tuan, bila anak dia buah, masuk sekolah darjah 1, darjah 2 buah, maka ibu dan ayah ni akan ambil keputusan berkeluar anak pergi duduk pondok. Dia tak pergi duduk sekolah. Sebab bila duduk sekolah ni ramai kawan. Saya yang lompat pagak lagi payah. Berkeluar anak pondok. Bila duduk di pondok, budak-budak pakat mengaji, balik serban lagi bangun pagi awal mayang dah. Budak ni lama-lama terikut. Sebab suasana budak lah. Sebab tu orang tua-tua dulu dia baik elok lah. Tuan-tuan pergi tanya Tok Guru hak dah zaman lah. Ustaz-ustaz hak duk mengajak kita tuan-tuan, hak kita duk mengaji kat depan ni, tuan-tuan try tanya orang hak rapat, anak murid dia ke ataupun sepupu dia, nah abang dia ke sebagainya, pergi tanya. Saya pernah tanya seorang dua tuan-tuan, tanya tengok, ustaz ni dulu kecil ke mana? Oh, dia kata buah nak mampu buah. Kalau dia ligan kambing tu memang tak ada telur. Dia ligan. Punya kasak buah lah. Orang duduk dalam pondok, dia ambil beruk pergi lempak dalam pondok. Serabut habis dalam pondok, lari, beruk. Dia buah lagi. Tapi bila pak dia tengok dia buah, pak dia ambil dia hantar pergi duduk pondok jauh sikit. Lah, buka sekolah Tok Guru sah. Dulu buah, tapi pak dia nampak kalau biar sekolah ni dia akan jadi jahat. Berkeluar, pergi duduk tanah. Duduk tempat baik. Maka jadi baik sembelah. Kita pun tuan-tuan, kita buat betul tak cuma kita ni buat sampai dah tahap bahaya, tahap dah kritikal lah. Anak dia dah buah sampai umur kita 4. Baru dia perasan anak dia buah, padahal boleh tengok dia dawai. Dari darjah 5, darjah 6 nampak buah. Mai umur dia kata 4 baru dia perasan anak dia buah sana dulu ni. Sampai dia kata 4 sampai sekolah kata tak boleh dah mengaji tahun ni, buah sangat. Pejabat pendidikan pun tak bagi dah mengaji. Tak boleh. Sampai satu tahap tak boleh mengaji sekolah kerajaan, baru dia cari sekolah agama, pondok dan sebagainya. Terimalah anak saya ni tak boleh mengaji dah, kesianlah.
sekolah agama pun tak apalah mai. Bila mai budak ni tuan-tuan, sekolah agama tu lingkup. Pondok tu pula lingkup dengan anak dia. Sebab apa? Anak dia dah tahap besar. Dah besar dah. Nak rawat tak boleh. Suasana tak boleh jamin lah. Tambah mai duduk tak ada kawalan ketat dan sebagainya, silat-silat dia ajak pula budak-budak hak duduk sekolah agama ikut perangai dia pula. Silap. Sebab tu banyak sekolah agama lingkup kes apa dengan kes budak-budak ni. Bukan kita nak marah, maki dan sebagainya. Cuma silap kita tuan-tuan sampai dah tahap 4 kritikal dah ni, kanser tahap 4 baru nak mai cek doktor saya sakit pak. Tak boleh buat apa lah. Tunggu mati je lah. Orang sepatutnya nak cek ke tahap pertama. Tahap 4 tak boleh buat apa lah. Payah nak berubat. Contoh, maka kalau dah sampai tahap buah sangat dah jahat sangat, baru kamu nak pergi hantar tempat baik. Silap-silap tempat baik tu dia jadi jahat. Dengan blok. Sebab tu tak berkena tuan-tuan. Ada orang buat konsep budak-budak jahat hantar pergi sekolah orang jahat. Dia jahat kena pergi sekolah baik. Pergi hantar sekolah jahat kau jahat. Cuma mungkin nama je sekolah jahat dalam tempat tersebut baik. Mungkin lah. Nama sekolah-sekolah budak-budak jahat. Cuma budak-budak hak dalam tu semua akan jadi baik belakang. Ada kawalan ketat dan sebagainya mungkin. Cuma konsep dia tuan-tuan nak jadi baik, kita kena berubah pergi tempat yang baik. Lalu lelaki ni dengar nasihat daripada ulama tersebut, lalu dia pun ambil keputusan pindah, hijrah pergi tempat tersebut. Kata Nabi SAW, hatta idza nisfut tariq, sehingga sampai tengah perjalanan, on the way. Dalam perjalanan tuan-tuan nak pergi ke kampung tersebut, atahul maut, datang kematian, ajal datang, mati celah dah. Baru nak pergi kampung tu nak buat baik, tiba-tiba dalam perjalanan dia tuan-tuan mati. Bila mati lelaki ni, kata Nabi, turun 2 malaikat, malaikat rahmat dengan malaikat azab. Turun 2 malaikat ni tuan-tuan sebab nak ambil roh si mati ni. Lalu kata malaikat rahmat, dia ni datang dalam keadaan bertaubat kepada Allah, dia nak kembali kepada Allah, dia tak mau dah buat jahat, dia dah berubah. Lalu dia ni mati dalam keadaan yang baik. Aku nak ambil dia, nak bagi rahmat. Aku nak ambil dia. Kata malaikat rahmat. Malaikat azab sanggah. Tak boleh. Mana boleh? Memanglah dia berubah nak buat baik, dia tak mau dah buat jahat. Cuma dia tak buat baik. Dia baru berubah. Bunuh kat 100 orang, baru nak buat baik. Tiba-tiba mati. Meh aku ambil biar pergi tempat azab. Dia tak ada buat baik. Sebab tu kata Nabi di sini, malaikat azab sebut, innahu lam ya'mal khairan qat. Dia langsung tak pernah buat baik sekali pun. Dia baru nak berubah, nak buat baik. Cuma dia tak buat ni. Maka biar aku ambil dia nak pergi azab. Malaikat rahmat kata, tak, biar aku ambil, berebut. Lalu cara nak selesainya tuan-tuan, diperintahkan kepada 2 malaikat tersebut untuk ukur jarak. Kalaulah tempat si mati dengan tempat kampung hak dia mai tadi ni dekat, malaikat azab ambil. Tapi kalau jarak si mati dengan kampung baik tadi hak dia nak pergi dekat, malaikat rahmat ambil. Ukur mana lebih dekat. Bila ukur tuan-tuan, didapati bahawa jarak dia nak pergi ke kampung baik tu dah semakin hampir, dah dekat nak sampai dah. Dia duduk di jalan tu lah nak pergi lah. Maka malaikat rahmat ambil, bagi rahmat. Nak buat apa tuan-tuan? Sekalipun dia tak ada nak buat baik, tapi dia berada di jalan nak buat kebaikan, maka dia dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kehidupan dia tuan-tuan, dia bunuh orang ramai dah. Tapi bila dia bertaubat kepada Allah, duduk di jalan kebaikan, dia mati dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni yang kita nak. Kita tahu kita ni dosa banyak, kita tahu kita buat kesalahan, cuma sebelum kita mati tuan-tuan, pastikan kita berada di jalan yang baik. Rokok tadilah, kita tahu rokok ni tidak, cuma kita dah berhajat, berazam, kita nak tinggal pelan-pelan. Selama ni kita hisap kuat, maka kita kurangkan pelan-pelan-pelan, celah-celah tu mati. Mudah-mudahan kita mati tuan-tuan, mati dalam niat nak tinggal benda tak elok. Saya bagi ada jari cari juga jalan tuan-tuan untuk tinggal benda tak elok. Tuan-tuan duk pergi dengar dah kuliah ustaz macam-macam. Sekali-sekala tuan-tuan kita dengar tiap-tiap, kadang-kadang hampir setiap kuliah doktor guru sebut bab rokok. Mesti sebut tak? Saja-saja poli. Tuan-tuan ingat saja-saja sebut Tuan-tuan ingat majlis fatwa berkenaan hukum haram tu saja-saja seronok berkenaan? Tak. Berdasarkan penelitian dan sebagainya, maka kita pun tuan-tuan cari jalan macam mana nak tinggal. Cari jalan. Itu je. Maka mudah-mudahan tuan-tuan, kita yang mai pada malam ni, kita berada pada jalan kebaikan. Kalau Allah nak ambil nyawa kita pun tuan-tuan, sekurang-kurangnya kita mengharapkan kita mati dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita mai kuliah.
Kita mai kuliah subuh, kita mai kuliah maghrib, ada daurah kita pergi duduk saat kita duduk dalam majlis sekian-sekian sebab kita harap kita duduk dalam majlis kebaikan. Kalau nak mati pun mati tengah buat baik tu dah. Tuan-tuan tak cemburu dengar ada seorang ustaz mengajak baru 3 minit bercakap tiba-tiba tersanak mati atas kerusi. Baru 3 minit bercakap kuliah mati tengah duk bagi nasihat yang baik kat orang, mati dalam masjid, mati duk baca duk syukur kepada Allah dan sebagainya, mati. Kita bukan nak minta, memang aku tak mengajak, cuma aku harap aku dapat mati juga dalam masjid, mati juga dalam surau, mati tengah dengan kuliah. Dan bayang esok masuk paper ada seorang penduduk Astana mati ketika dengan kuliah sekian-sekian. Lepas tu dia tulis dalam paper tu mangsa sedang bersandak di dinding. Contohlah. Gempak bila. Contoh, nak bang tak apalah sandak berdinding lah guna pun, sekurang-kurangnya sekalipun dia lena dalam kuliah tu, tapi bila masuk paper orang tak sebut lena. Orang kata dia duduk dalam kuliah. Dia mati tengah lena dengan kuliah, lena. Tengah-tengah lena mati. Masuk paper tuan-tuan, dia tak tulis mati sedang tidur, dia tulis mati dalam kuliah. Untung nak, untung lah. Kita mai buat baik ni tuan-tuan, bukan kita tahu, bukan kita nak kata kita ni orang baik, tak. Tapi kita tahu kita ni dosa banyak. Tu dah. Kita mai dengan kuliah maghrib, kita mai kuliah subuh, sekali kita mai mayang, bukan nak buat baik tak, tapi aku sedang aku dosa banyak. Kita mengharapkan dengan kebaikan kita buat ni tuan-tuan, Allah mengampunkan dosa-dosa kita buat. Tu dah. Sebab orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, malaikat, makhluk di langit, makhluk di bumi, binatang di darat, binatang dalam laut, kesemuanya berpakat mendoakan keampunan bagi orang duduk dalam majlis ilmu ni. Binatang di luar, semut, kucing, bewak, monyet, flower horn, gimana? Sebutlah binatang apa pun tuan, hak kita tak pernah dengar ke siapa pun, kesemuanya pakat mendoakan, ya Allah, ampunkan si fulan bin si fulan, ampunkan kau ni. Kita mengharapkan tuan dengan doa makhluk Allah yang lain, Allah perkenankan ampun dosa kita. Tu je. Kita main buat baik ni, kita main dengan kuliah, bukan tanda kita baik, tapi kita tahu kita ni dosa banyak. Hak tak main tu bukan mereka tak mau main, tapi mereka tak ada dosa. Tak apa lah. Kita hak main itu sebab kita berasa kita ni dosa banyak. Mudah-mudahan dengan kebaikan sedikit yang kita buat, Allah berikan keampunan insya-Allah. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar pada malam ni insya-Allah. Ada masa lapang, umur panjang. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Mudah-mudahan hadis yang kita kongsikan dapat berikan manfaat untuk kita bersama. Ingatlah Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pohonlah keampunan daripada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan keampunan pada kita semua. Jangan bimbang, Allah ni tuan-tuan, sifat Allah selagi mana orang lebih banyak minta, lagi Allah seronok, lagi Allah suka. Beza dengan manusia. Kita tuan-tuan, minta sekali dua kita bagi. Minta kali 3 ke 4 kerak-kerak, minta maaf. Penampak boleh. Main minta kerak, hang tak ada orang lain nak minta kat aku. Kita berasa cemuih, kita berasa geram. Tapi Allah tuan-tuan, lagi banyak kita minta, lebih Allah suka. Jadi mintalah ampun pada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan keampunan pada kita semua. Wallahu alam. Saya mohon ampun dan maaf kasar bahasa, silap cakap dan sebagainya. Itu adalah kelemahan yang datang daripada diri saya sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi pada bulan hadapan. Kita akan tengok pula hadis-hadis yang berkaitan. Mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat sedikit sebanyak insyaAllah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.